Saya bergerak kepada soalan nombor 2, Tuan Ahmad Fazli bin Syahri, Pasir Mas. Untuk Speaker, soalan saya nombor 2. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pasir Mas di atas soalan yang dikemukakan pada pagi ini. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, tindakan Islamofobik Rasmus Paludan, ahli politik ekstremis berhaluan kanan Sweden Denmark yang bertindak membakar kitab suci Al-Quran di Stockholm, Sweden pada 21 Januari 2023 dengan jelas telah membangkitkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Ini bukan kali pertama Paludan melakukan perkara terkutuk tersebut yang bertopengkan alasan kebebasan bersuara. Terdahulu, beliau telah melakukan perbuatan terkutuk yang sama di Denmark pada 14 April 2019 dan di Sweden pada 29 Ogos 2020 dan 14 April 2022. Kesemua insiden tersebut telah berakhir dengan rusuhan yang ganas di kedua-dua negara. Penghinaan secara berterusan terhadap Islam dan kitab suci Al-Quran ini mencerminkan sejauh mana tahap Islamofobia, perkauman dan diskriminasi telah sampai ke Eropah. Dalam hal ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Luar Negeri telah mengeluarkan kenyataan yang tegas pada 22 Januari 2023 mengecam sekeras-kerasnya perbuatan keji tersebut serta menyatakan bantahan dan kekecewaan kerajaan terhadap keengganan kerajaan Sweden untuk mengambil tindakan ke atas Paludan. Kerajaan turut memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Sweden di Kuala Lumpur pada 26 Januari 2023 berikutan ketiadaan Duta Besar Sweden di Malaysia pada ketika itu. Tujuan kerajaan memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Sweden adalah untuk menegaskan kembali kecaman Malaysia terhadap tindakan keji Paludan dan menggesa Sweden untuk mengambil tindakan segera terhadap pelaku perbuatan terkutuk tersebut serta mengambil langkah yang serius untuk memerangi sentimen Islamofobia yang semakin membimbangkan di Sweden. Susulan kepada insiden tersebut, Malaysia akan mengambil inisiatif mengedarkan 1 juta naskah kitab suci Al-Quran ke seluruh dunia, seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 28 Januari lalu, termasuk menyediakan peruntukan 10 juta ringgit bagi pengedaran segera cetakan 20,000 naskah terjemahan kitab suci Al-Quran dalam bahasa Sweden serta bahasa asing utama dunia. Tuan Dipertua, di arena antarabangsa pula, Malaysia telah mengambil bahagian dalam mesyuarat tergempar yang dianjurkan oleh Pertubuhan Kerjasama Islam OIC pada 31 Januari lalu di Jeddah, Arab Saudi. Mesyuarat tersebut telah sebulat suara mengecam tindakan menghina kitab suci Al-Quran yang berlaku di Sweden, Belanda dan Denmark. Dalam kenyataan Malaysia, kita telah menekankan bahawa tindakan menghina kitab suci mana-mana agama tidak boleh diterima sama sekali dan wajar dikecam. Mesyuarat tersebut menggesa supaya Badan Pemerhati Islamofobia OIC atau dengan izin OIC Islamofobia Observatory dinaik taraf menjadi sebuah jabatan di Sekretariat OIC bagi memudahkan lagi gerak kerja menangani Islamofobia serta menggesa pelantikan utusan khas OIC untuk Islamofobia disegerakan. Tuan Dipertua, Malaysia akan terus bekerjasama rapat dengan komuniti antarabangsa bagi mencegah dan menghapuskan segala bentuk keganasan dan kebencian terhadap Islam. Malaysia akan terus menggesa OIC, PBB dan Majlis Hak Asasi Manusia untuk mengambil tindakan segera dalam menggalakkan penghormatan dan perlindungan sepenuhnya ke atas kitab suci agama di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pasir Mas. Terima kasih Yang Berhormat Kimanis Timbalan Menteri di atas jawapan tadi. Saya ucapkan tahniah kepada langkah kerajaan Malaysia mengambil langkah untuk mengedarkan Al-Quran, Mushaf Al-Quran. Tetapi isunya ialah isu Islamofobia, bukan isu kekurangan Mushaf Al-Quran. Walaupun saya faham tindakan ataupun langkah itu ialah sebagai satu simbolik pembelaan kita terhadap Al-Quran. Apa yang lebih penting ialah kita nak menangkis Islamofobia. Jadi soalan saya, setakat manakah lobi Malaysia kepada OIC untuk kita menumbuhkan pusat penyelidikan pemikiran untuk menangkis Islamofobia ini dari masa ke semasa supaya perkara ini tidak berulang lagi? Dan perlukah untuk kita menghantar rombongan khusus ke Sweden
untuk menjelaskan ataupun menyatakan pendirian Malaysia dalam isu-isu seperti ini. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Bas. Dalam beberapa siri mesyuarat yang disertai oleh Malaysia, mesyuarat OIC, dan telah pun diputuskan beberapa perkara penting dalam mesyuarat tersebut. Antaranya tindakan bersama semua negara OIC dan mereka telah bersetuju mengutus surat bantahan secara rasmi kepada Mr. Volker Turk, iaitu Pesuruh Jaya Tinggi bagi Hak Asasi Manusia di Geneva bertarikh 2 Februari 2023 yang telah menggesam Majlis Hak Asasi Manusia PBB mengambil pendirian yang tegas dan mengutuk sekeras-kerasnya. Ini adalah salah satu contoh di mana tindakan yang telah pun diambil oleh OIC. Dan sebagaimana saya nyatakan tadi bahawa kita juga telah meminta untuk mengutus wakil OIC yang untuk menangani Islamofobia ini dalam kadar segera, dan ini akan dipercepatkan. Dan ini juga akan menggambarkan bahawa OIC sangat komited, dan di Malaysia yang berhormat Pasir Mas, kita juga telah mengadakan beberapa siri program khusus untuk menggalakkan dan menyebarkan tentang betapa penting kita memerangi Islamofobia ini. Untuk soalan yang keduanya, sama ada kita perlu menghantar utusan, saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan kita sentiasa prihatin dan komited untuk memerangi Islamofobia. Contohnya yang amat berhormat Perdana Menteri kita, kalau bukan di Swiss tetapi di Denmark, di Netherlands, Belanda, di mana yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berhormat Tambun telah bercakap melalui telefon dengan yang Tuan Terutama Prime Minister Belanda. Juga telah menyatakan bangkangan kita, bantahan keras kita tentang perbuatan yang terjadi di Belanda itu. Jadi kerajaan kita sentiasa prihatin, bukan hanya di Sweden tetapi juga mana-mana negara pun kita juga amat prihatin. Dan saya dalam siri lawatan saya berhormat ke The Hague baru-baru juga telah bertemu dengan Secretary General merangkap Timbalan Menteri Luar Negeri Belanda juga. Saya juga bangkitkan isu yang sama bahawa Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya tentang perbuatan menghina Al-Quran yang berlaku di Belanda itu. Jadi ini suatu tindakan kebersamaan Malaysia dan juga OIC bersama-sama. Dan kita juga minta semua pimpinan kita, ahli parlimen kita semua bersama memerangi Islamofobia yang berlaku di Malaysia ini. Terima kasih. Sri Gading. Terima kasih Datuk Speaker. Saya ucapkan tahniah di atas jawapan yang panjang, yang luas dan juga menyeluruh. Walaupun Pak Simah menyatakan bahawa dengan citakan Al-Quran itu tidak menjawab Islamofobia. Walau macam mana pun kalau katakan citakan 1 juta itu pelbagai bahasa dan khusus kepada bahasa Sweden, mana memberikan penjelasan tentang Al-Quran kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang saya ingin nyatakan bahawa apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Malaysia dalam menyahut suruhan IOC dalam memerangi Islamofobia di dalam negara kita sendiri. Sebab kadang-kadang ada orang yang bertindak luar daripada batas menyebabkan orang dalam Malaysia sendiri pun takut dengan Islam. Jadi apa tindakan kerajaan? Terima kasih, Menteri. Yang berhormat Seri Gading, bagi menyahut seruan OIC ini, ada beberapa program besar yang telah pun dianjurkan bersama Kementerian Luar Negeri, bersama-sama dengan Jabatan Perdana Menteri dan juga International Institute of Islamic Thought, IIIT, untuk mengajukan forum antarabangsa tentang Islamofobia yang bertemakan libat serta bermakna melalui wacana madani, atau dengan izin International Forum on Islamophobia, Meaningful Engagement Through Madani Discourse. Ini telah dianjurkan diadakan pada 27 Februari yang lepas. Ini adalah salah satu program di mana kerajaan kita sentiasa menyebarkan mesej tentang pentingnya kita memerangi Islamofobia di negara ini. Jadi saya juga berharap nanti akan ada lagi banyak forum, dialog, meretasi agama akan diadakan supaya kita faham tentang penghormatan, perlindungan kitab suci Al-Quran, malah menghormati agama, perbedaan agama di negara ini. Terima kasih. Terima kasih.